Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan menerima sebuah lukisan dan token tidak boleh digunakan NFT pertama dari Persatuan Seniman Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia merupakan satu detik bersejarah dan penting bagi Kerajaan Sarawak. This is indeed a momentous occasion for Sarawak as it reflects the commitment of the government towards embracing digital transformation in all sectors of the economy. This is also a step in the right direction as it is in line with our government's manifesto to drive digital transformation across all sectors of our economy. This is an important step towards embracing the digital transformation, and it demonstrates our government's commitment to driving innovation and growth in all sectors of our economy. I'm confident that this painting and its corresponding NFT will play a significant role in promoting the artistic heritage of our state and bringing economic benefits to our people. Thank you. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan lukisan dan NFT oleh Persatuan Artis Sarawak di Kuching pada Selasa. Hadir sama ialah Timbalan-Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan iaitu Datuk Sebastian Ting Chu Yu dan Datuk Snowden Lawan. Datuk Seri Abdul Karim juga memberitahu kerajaan menyokong penggunaan NFT dan mengiktiraf potensi manfaat yang boleh dibawa kepada rakyat dan industri pelancongan Sarawak. Ujar beliau yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Sarawak juga menyedari bahawa NFT boleh menyediakan cara yang inovatif untuk menyokong artis dan mempromosikan karya artis bukan sahaja tempatan, malah artis global, sekaligus memberikan pendedahan yang ketara kepada mereka untuk melangkah ke pentas dunia. NFT or non-fungible tokens are unique digital assets that are recorded on blockchain, making them tamper-proof, verifiable and impossible to duplicate. There are a few and emerging technology that has gained immense popularity over the past few years, especially in the creative world of art. NFTs represent a new way of thinking about ownership, authenticity and value, and they offer potential benefits to the government, to the people, and of course to the person who prepared it, or in this case the painter. The potential benefits of NFTs are numerous, and they include the ability to create new revenue stream, promote tourism, and enhance the cultural and artistic heritage of our state. The government. Sementara itu, berucap ringkas, Presiden SAS David Chiu memberitahu pemberian lukisan yang dicipta olehnya itu adalah hadiah penghargaan kepada kementerian berkenaan yang telah membiayai salah satu projek SAS iaitu Kem Seni Sarawak Antarabangsa pada 2022. Beliau memberitahu kem yang dianjurkan oleh SAS tersebut telah dihadiri oleh 19 artis dari negara berbeza termasuk Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Indonesia dan Jerman serta 6 artis Sarawak. Berita seterusnya, sukan boleh dijadikan sebagai satu kerjaya pada masa kini dan mampu menjamin masa depan yang cerah. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In berkata, kemahiran sukan yang ada pada pelajar boleh dipupuk lebih awal supaya sukan tidak hanya dilihat sebagai satu permainan sekadar suka-suka tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan. Menurutnya, sukan memberikan peluang kepada semua pelajar yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis penyampaian hadiah pertandingan bola keranjang bawah 13 tahun bahagian serian 2023 di Siburan pada Ahad. Sebanyak 16 pasukan telah terlibat yang mana juara dimenangi oleh Sukan Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua Siburan A bagi kategori wanita dan SJKC Chonghua Tapah A bagi kategori lelaki. Dalam perkembangan lain, penganjuran Karnival Kesihatan dan sambutan Hari Kanser Sedunia, peringkat daerah Asajaya mampu meningkatkan kesedaran kepentingan isu berkenaan kesihatan dan kesejahteraan komuniti. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, karnival seperti ini juga mampu menarik perhatian penduduk daerah Asajaya untuk melakukan saringan awal bagi mengesan penyakit supaya langkah pencegahan dan rawatan yang sesuai dapat dilaksanakan sewajarnya. Beliau berkata demikian semasa hadir merasmikan Majlis Karnival Kesihatan dan sambutan Hari Kanser Sedunia peringkat daerah Asajaya pada Isnin.
Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya merakamkan penghargaan kepada panel penasihat klinik kesihatan Asajaya dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan, Pejabat Daerah Asajaya dan Majlis Kanser Nasional atas inisiatif dan komitmen yang padu dalam menganjurkan program yang penuh manfaat ini. Karnival kesihatan itu adalah sebagai sokongan kepada usaha bersama Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mencapai sasaran matlamat global iaitu sifar insiden kanser cervix menjelang tahun 2070. Paparan berikutnya, usahawan Bumi Putra perlu mempertingkatkan ilmu dan kepakaran dalam perniagaan untuk membolehkan mereka menjadi mahir dan boleh dianggap sebagai seorang profesional. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arabi berkata, pertambahan ilmu adalah satu aset dan memberi kelebihan kepada seseorang usahawan terutama untuk bersaing di peringkat global yang lebih mencabar. Katanya kerajaan sememangnya menggalakkan penglibatan lebih ramai usahawan Bumi Putra yang berkualiti dan progresif sejak dari dahulu lagi. Beliau berucap demikian dalam program pemerkasaan usahawan tahap 2 di Dewan Suara Mukah pada Ahad. Seramai 80 peserta telah menghadiri kursus tersebut yang bertujuan mempelajari berkenaan penjenamaan dan pembungkusan, gelagat pengguna, psikologi pembeli dan perkongsian keusahawanan. Dalam pada itu, masyarakat pelbagai kaum di negeri ini harus bersama memelihara perpaduan yang telah sekian lama terjalin agar keharmonian dapat terus dikekalkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine berkata, sokongan padu daripada semua kaum serta agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam menjaga perpaduan negara membolehkan banyak perkara diusahakan bersama khususnya dalam membangunkan sesuatu kawasan menjadi lebih teratur dan tersusun. Katanya keperluan masyarakat bukan sahaja dari segi kemudahan infrastruktur, malahan keperluan untuk membangunkan komuniti dari segi kesedaran dalam hidup bermasyarakat amatlah penting. Beliau berucap demikian semasa Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina 2023, anjuran Gabungan Persatuan Cina Balingian Mukah baru-baru ini. Dalam majlis itu, beliau mengumumkan berita gembira kepada Chinese Benevolent Society Mukah apabila memperuntukkan sejumlah RM300,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP untuk membina baru bangunan pertubuhan berkenaan. Selain itu, beliau turut mengumumkan geran tahunan berjumlah RM10,000 untuk Gabungan Persatuan Cina Bahagian Mukah. Sedikit laporan berita nasional. Garis Panduan Malaysian Sustainable Natural Rubber MSNR yang bakal diperkenalkan akan membantu memperkasakan pendapatan pekebun dan peladang kecil industri getah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pelaksanaan MSNR juga akan membantu pekebun kecil kerana mereka menghuni 90% daripada industri pengeluaran getah tempatan. Katanya negara-negara di Eropah dan Amerika Syarikat sebagai contoh hanya melaksanakan polisi mampan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas merasmikan Persidangan Getah Antarabangsa 2023, anjuran penyelidikan dan pembangunan getah antarabangsa di Kuala Lumpur pada Isnin. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi menambah, garis panduan MSNR ini telah dirangka agar mematuhi perjanjian yang telah dimeterai bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.